Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Bicara Rentas Parti. Dalam siri kali ini, kami membawakan dua individu yang cukup hebat di bidang masing-masing. Sudah tentu kalau kita nak bercakap berkenaan dengan bajet 2023, kita tidak boleh kesampingkan dari segi kesejahteraan rakyat, dari segi pendidikan dan pelbagai isu pembangunan, pemulihan secara holistik itu setelah COVID-19 membadai kita, memberi impak yang cukup besar. Jadi untuk hari ini saya berbesar hati bersama dengan saya dalam Bicara Rentas Parti melalui virtual kali ini adalah Datuk Chong Sin Woon yang merupakan Setiausaha Agung MCA dan juga Siti Rahayu Baharin yang merupakan pimpinan Jawatankuasa Pusat Parti Muda. Dan sudah tentu untuk waktu ini saya nak terus sahaja memulakan perbincangan kita bersama dengan Datuk Chong Sin Woon. Mungkin Datuk Chong boleh berkongsi pandangan serta idea melihat kepada bajet 2023. Apa yang sebenarnya kerajaan perlu beri tumpuan terutama apabila kita bercakap soal pemulihan pasca COVID-19. Datuk Chong. Sudah pasti kita sedang menghadapi satu situasi ekonomi di mana kita perlu mengembangkan ekonomi dalam usaha kita, dalam recovery plan kita. Jadi seperti mana kita lihat bajet 2022 dengan tema Keluarga Malaysia Makmur Bersama. Dalam bajet tahun lepas merupakan bajet terbesar dalam sejarah Malaysia. So tahun ini, tahun depan, sebenarnya tahun depan kita perlu meneruskan dasar untuk mengembangkan ekonomi supaya kek ekonomi kita terus besar, supaya rakyat dapat menikmati limpahan daripada perkembangan ekonomi seperti mana yang sedang kita hadapi sekarang. Terutamanya sekarang kita mempunyai dua cabaran yang utama. Satu, kenaikan inflasi yang tinggi. Kedua, kejatuhan nilai ringgit. Jadi dalam bajet 2023 itu kita perlu bukan hanya membantu rakyat dengan subsidi bersasar, ya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana untuk kita membantu perkembangan syarikat swasta, menarik pelaburan utama masuk ke Malaysia untuk kita mencipta lebih banyak pekerjaan yang bermutu tinggi, yang bernilai tinggi, bukan hanya memerlukan pasaran buruh rendah. Dan satu lagi adalah bagaimana menyediakan rakyat Malaysia untuk menerima pekerjaan yang memberikan pendapatan yang lebih tinggi. Bukan hanya kita mencipta pekerjaan tetapi yang mendapatkan pendapatan yang tinggi. Kerana tidak sampai kalau kita nak mengejar kadar inflasi. Tak sampai kalau hanya dengan pendapatan 1,500 sebagai minimum ataupun rata-rata 3,000, 4,000 tak cukup. Kalau hanya dengan itu, dan kerajaan perlu terus memberikan subsidi, sama ada subsidi secara berkala atau subsidi terus kepada keluarga, tak sampai kalau kita nak menggunakan subsidi seperti itu untuk selama-lamanya. Jadi akhirnya kita perlu menyediakan rakyat kita untuk mempunyai kualiti dan kompetitif untuk menerima pekerjaan yang dapat pendapatan yang lebih tinggi. Okey, saya nak ke Siti Rahayu atau biasa dipanggil Cikgu Ayu lah. Selalu kita bercakap pernah ada beberapa siri temu bual sebelum ini. Cikgu Ayu mungkin ada pandangan lah berkenaan dengan fokus apa sebenarnya yang penting untuk diberi tumpuan dalam bajet 2023, Cikgu. Saya rasa fokus belanjawan pada tahun ini wajib kepada bagaimana nak memberi nak menjadi pelampung kepada rakyat untuk kembali dalam pentas kehidupan. Hidup seperti manusia normal yang bukan menanti hari terjun kepada kancah kemiskinan. Dia kena ada pelampung tu. Kerajaan kena menyediakan, mungkin it's public-private partnership yang boleh menjadikan kerajaan sponge yang dapat ekonomi Malaysia dapat menjadi sponge yang dapat tampung permasalahan ekonomi rakyat sekarang. Sebagai contoh, saya nampak banyak wanita. Saya nak fokus saya punya isu belanjawan pada tahun ini kepada wanita, kanak-kanak dan juga warga emas. Sebab saya rasa 3 golongan ni dan OKU. Saya rasa 4 golongan ni adalah golongan yang paling terkesan
keadaan ekonomi negara pada masa kini. So fokus wajib diberi kepada keempat-empat ni kerana keempat-empat ni saling berkait dalam membina ekonomi negara. Sebagai contohnya kan, kalau kita lihat ramai wanita tidak dapat kembali kepada sektor pekerjaan kerana urusan-urusan kehidupan yang wanita-wanita kena tanggung. Sebagai contoh, mereka kena menjaga anak yang kecil, ataupun salah seorang, bila mana dalam keluarga salah seorang kena sacrifice tidak bekerja, yang tidak bekerja selalunya isteri, dan bila isteri tidak bekerja, isteri tidak ada social security net dia sendiri. Dan kemudiannya contoh lagi, kalau ada aging, ada ahli keluarga warga emas yang perlu penjagaan rapi, yang perlu dijaga di rumah sehari-hari, antara orang yang selalu mengorbankan masa dan peluang pekerjaan adalah golongan wanita. Jadi golongan wanita di situ sekali lagi tidak dapat kembali kepada pasaran kerja. Dan ini menyebabkan mereka menjadi komuniti yang semakin vulnerable hari ke hari dari segi ekonomi. Sama juga seperti golongan OKU. Kerana itu saya rasa ada banyak pengkhususan belanjawan yang perlu difokuskan kepada golongan OKU agar mereka ni dapat diperkasakan dan berdikari supaya mereka tidak menjadi ahli masyarakat yang perlu dijaga, perlu penjagaan, tetapi mereka boleh menjaga diri sendiri. Dan ini terkait juga dengan keadaan di mana sistem pendidikan perlu diberi lebih bajet untuk melihat jauh ke dalam sistem pendidikan kanak-kanak marginal, terutamanya kanak-kanak kurang upaya, kanak-kanak yang tidak dapat ke sekolah arus perdana, dan juga kanak-kanak yang berada di sekolah luar bandar yang tiada akses kepada ruang pembelajaran yang lebih kondusif. So bajet kita pada kali ini saya sangat menekankan 4 kepentingan bajet, iaitu kepada golongan wanita, golongan warga emas, golongan OKU dan pendidikan serta kanak-kanak. Itu dari saya sebagai permulaan. Mungkin Dato' Chong ada pandangan melihat kepada satu, kalau kita bercakap berkenaan dengan tiada terpinggir dan juga tiada tercicir ini, bajet kadang-kala kalau kita lihat selepas pembentangan bajet adalah bersuara di media sosial, terutama M40 nak apply ini tak dapat kerana tak layak B40, tapi saya bukanlah T20 sebagai contoh. Selalunya itulah perbincangan di media sosial selepas setiap kali pembentangan bajet berlaku. Pandangan Datuk melihat kepada isu ini, penekanan, Datuk ada menyebut berkenaan dengan perniagaan dan juga meningkatkan peluang, geran dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat mengarus perdanakan, membantu mereka yang nak memulakan perniagaan, kerana itu juga Datuk lihat antara perkara yang penting dinyatakan Datuk tadi. Ya, sebenarnya kerajaan bila kita kata fokus untuk membantu B40 ini, kita tidak dapat lari ya. So mereka merupakan golongan yang perlu bantuan sasar daripada kerajaan. Jadi rakyat secara keseluruhannya, terutamanya T20 dan M40 itu kena pada waktu ini, waktu kesusahan ini, perlu kita memberikan leeway atau lebih banyak ruang untuk kerajaan membantu mereka dulu. Ya, seperti mana tadi kata pelampung itu sangat penting, khususnya pasca COVID ini. Tapi pada masa yang sama, kerajaan tidak melepaskan bantuan untuk M40. Tetapi cuma tidak secara direct. Jadi tak dapat kita rasa bahawa M40 macam mana kita tak dapat ni. Ini semua hanya untuk B40 saja. Jadi untuk M40 yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi daripada B40 ni, sebenarnya mendapatkan ransangan pembangunan ekonomi yang mana mereka boleh berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Contohnya kalau kita lihat bajet tahun ini, bantuan terus kepada rakyat 8.2 bilion dari pelbagai bantuan, skim yang berbagai kepada isi rumah, kepada ibu bapa tunggal, kepada warga emas, kepada sampai golongan bujang, wanita, semua ada. Terus kepada akaun, terus kepada bantuan. Tetapi M40 ni lebih dari segi penyediaan suasana yang lebih kompetitif untuk perniagaan,
ataupun pinjaman. Contohnya kita ada pinjaman 10,000 daripada Tekun untuk mereka yang memulakan perniagaan kecil, ataupun sehingga 75,000 pinjaman tanpa bunga, tanpa interest daripada Agrobank untuk mereka yang nak mengusahakan pertanian, daripada BSN. Sebenarnya banyak skim-skim ini telah diberikan untuk rakyat keluar daripada B40. Jadi kita perlu mengadakan satu bajet cuma untuk setahun, tetapi bajet juga mempunyai rangka di dalam rancangan Malaysia. Kita mempunyai satu hala tuju yang sangat jelas. Dan ekonomi Malaysia sebenarnya kalau kita lihat waktu kita menghadapi COVID dan pasca COVID sekarang, sebenarnya perkembangan ekonomi kita rancak. Ya, pertumbuhan ekonomi kita kuat. Kerana susut nilainya, pertumbuhan ekspor hebat. Dan kalau kita lihat walaupun ringgit susut nilai berbanding dengan dolar Amerika, tetapi kita meningkat nilai kita berbanding dengan yen ataupun China renminbi ataupun Hong Kong dollar ataupun Taiwan ataupun baht daripada Thailand. Sebenarnya ringgit masih lagi kukuh, cuma bila berbanding dengan nilai dolar, semua mata wang utama di dunia ni merosot nilainya. Jadi yang utamanya kita juga memberikan semarak niaga, contohnya 40 bilion bantu SME, 14.26 bilion kepada jaminan 10 bilion. Berbilion-bilion kita menyediakan ini untuk kita merancangkan perniagaan. Jadi tetapi umumnya kalau kita nak melepaskan atau membantu golongan B40 itu naik sebagai M40 ni, kita perlu dari segi pendidikan secara rancangan panjang. Ramai lagi yang tidak mendapat pendidikan yang tinggi, ramai lagi lepaskan pendidikan, lepas SPM kita pergi buat Grab sebab senang dapat 5,000, 8,000, tetapi itu untuk short term. Berapa tahun kita boleh jadi Grab? Kadang-kadang kita perlu selepas sahaja SPM perlu kita lanjutkan pendidikan kita masuk ke universiti, college ataupun TVET. Bila kita ada tenaga kerja yang berskill, barulah kita boleh tarik pelaburan untuk perindustrian yang bertaraf tinggi, teknologi tinggi, yang mampu bayar kita bayaran pendapatan yang lebih tinggi. Itulah antaranya yang perlu kita sediakan negara kita untuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Ya, Datuk sebagai bekas Timbalan Menteri Pendidikan, cikgu kita pun ada dalam platform yang sama, cikgu juga orang yang dekat dengan isu pendidikan, tetapi isu pendidikan kita akan bawa ke blok seterusnya. Bicara Rentas Parti, kita berhenti rehat seketika, kita akan bersambung selepas ini. Bertemu kembali dalam Bicara Rentas Parti. Sudah tentu apabila kita bercakap soal bajet 2023, kita tidak boleh kesampingkan isu pendidikan seperti yang Datuk Chong nyatakan tadi. Isu pendidikan dekat di hatinya. Cikgu Ayu juga merupakan aktivis pendidikan. Ramai anak-anak yang tidak berpeluang untuk melanjutkan pendidikan di peringkat sekolah arus perdana itu diberi pendidikan sewajarnya. Dan bajet 2023 pendidikan ini, kalau kita bercakap pendidikan sepanjang hayat, seperti Datuk Chong katakan tadi, ada yang sekarang ni sampai satu tahap di fikiran anak muda, habis je SPM jadi rider boleh dapat 4-5 ribu. Kalau tidak, kalau nak sambung diploma, degree dengan kos lagi, dengan kerja pun mismatch berlaku, brain drain dan sebagainya. Saya nak kita mulakan isu pendidikan ini dengan Cikgu Ayu. Mungkin Cikgu Ayu ada pandangan melihat kepada betapa kritikalnya berkenaan dengan isu pendidikan pada ketika ini. Sebab tu saya kata saya fokus tadi kepada empat ni. Empat ni kiranya saya letak children dan students dalam satu tempat lah kiranya. Negara, saya rasa bajet kita ni kena jadi bajet yang ada nilai ihsan tau. Negara berkebajikan. Saya pun tak tahu parti politik mana yang guna idea negara berkebajikan. Tapi saya rasa benda yang macam tu. Because kan empathy and compassionate leadership, empathy and compassionate budget will lead to negara yang akan ada ekonomi yang berdaya saing. Kerana orang dalam negara dia tu akan jadi orang yang tahu that life is not only them,
but it's systemic, dia berkesinambungan, saling terkait antara satu sama lain. Jadi everyone akan berfikir tentang satu sama lain rather than thinking about you individualistically. Sebagai contoh, dalam sistem pendidikan kan, katalah saya ada baca yang 70,000 pelajar, ni bukan graduate tau, pelajar pilih untuk tidak menyambung pendidikan ke peringkat lebih tinggi kerana betul lah when you are 18 years old, katalah you duduk dalam kelompok keluarga miskin, you mesti akan rasa okay, kalau I dah boleh buat 3,000 a month, why do I have to go and continue my study? What is the point? Jadi dia akan nak pilih jalan singkat. After all, it's economy of survival. Itu yang berlaku sekarang. Semua orang kena survive dalam kehidupan dalam sistem ekonomi sekarang. Cumanya kalau kerajaan menerusi bajet kali ini, menerusi belanjawan kali ini, boleh bagi insentif ataupun grant, bantuan dan kerjasama dengan agensi ataupun institusi pendidikan yang boleh adakan bengkel ataupun boleh certification, pensijilan untuk skill development. Kan? So they can do things like macam they can work at the same time, dalam masa yang sama they can go for short courses untuk tambah nilai kemahiran dan tambah skill set dalam diri masing-masing. That can be done. Lagipun orang yang menuju ke arah gig ekonomi ni adalah golongan muda, dan kalau golongan muda diberi peluang untuk buat dua benda dalam satu yang sama, golongan muda is all about multitasking, they're very energetic. So kalau dia diberi peluang untuk go for both thing at the same time, why not? Sebab kerana itu saya rasa belanjawan kali ini juga perlu beri lebih fokus juga kepada digitalization. Dia boleh bekerja di Kuala Lumpur dan dalam masa yang sama dia boleh belajar kos di Universiti Utara Malaysia contohnya, kerana ada tawaran sebegitu dilakukan. Perkara-perkara ini yang saya rasa pembuat dasar belanjawan perlu lihat di mana pendidikan boleh berlaku di mana-mana sahaja dan insentif wajib diberikan. Saya juga nak menyentuh kepada sistem pendidikan yang wajib lari dah daripada status quo, di mana yang bertanggungjawab kepada sistem pendidikan hanyalah Kementerian Pendidikan. Ianya boleh lagi luas. Belanjawan kepada Kementerian Pendidikan pada 2022 adalah belanjawan terbesar. Tetapi sistem pendidikan kita masih lagi tidak mencapai kualiti seperti mana yang wajibnya berlaku mengikut bajet yang diberikan tu. Jadi saya rasa jika status quo tu hilang dan ramai lagi stakeholder boleh terlibat, sebagai contoh, ada ramai anak-anak di Malaysia yang tercicir daripada sistem pendidikan nasional kerana masalah dokumentasi ataupun ada pelbagai masalah lain lagi. Jika Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan CSO, civil society ataupun NGO ataupun sekolah-sekolah alternatif yang menawarkan pendidikan dan sekolah-sekolah ini diberikan grant contohnya ataupun diberi recognition in a way yang boleh ada corporate partnership yang akan memudahkan urusan belanjawan semua ataupun diberikan potongan tax. Tentu sebegitu dapat membantu meringankan proses pembelajaran, pengurusan pembelajaran tadi. Jadi pendidikan dapat ada lebih leeway lah. Begitu juga dengan sekolah-sekolah di luar bandar yang daif. Sekolah-sekolah di luar bandar yang daif, jika saya rasa diberi ruang lebih, mungkin public-private partnership akan buat pengurusan sekolah-sekolah ni lebih sistematik dalam membawa pendidikan yang lebih berkualiti kepada anak-anak. Mungkin saya nak ke Datuk Chong. Pandangan Datuk melihat kepada sistem pendidikan pada masa sama, kalau kita nak lihat ialah seperti yang katakan tadi, ada yang tak nak melanjutkan pendidikan, sebulan dapat
45,000 jadi rider. Kenapa saya nak habiskan ribuan ringgit masa saya 3-4 tahun nak habiskan nak dapatkan degree? Pandangan Datuk melihat kepada apakah bentuk yang boleh dilakukan menerusi bajet 2023 berkenaan perkara ini, Datuk? Jadi sebelum apa yang saya telah nyatakan tadi, ini adalah antara trend kepada orang muda. Sebab dapat pendapatan yang mudah, tinggi, 3,000, 4,000 sampai 5,000 jadi rider. Tetapi ini adalah satu pekerjaan yang mempunyai hayat yang pendek. Sebab kalau you muda, you boleh lah kan ride morning until night. Bila you dah start aging, you dah ada keluarga, takkan you tak boleh continue macam tu. Jadi jangan pandang jangka pendek. Sebenarnya kalau kita lihat bajet tahun ini 2022, kerajaan memperuntukkan 52.6 bilion kepada Kementerian Pendidikan. Tak termasuk 14.5 bilion kepada pendidikan tinggi. Jadi kalau kita campur semua, pendidikan ni 67.1 bilion. Hampir 20% daripada bajet negara itu diberikan kepada pendidikan. Jadi begitu serius kerajaan dalam membantu meningkatkan sistem pendidikan Malaysia. Seperti mana tadi Cikgu Rahayu berkata, pendemokrasian pendidikan sebenarnya di Malaysia. Bukan hanya Kementerian Pendidikan sahaja yang memberikan latihan kepada anak-anak muda kita. Banyak kementerian, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan, semua adanya college-college yang tertentu. Tetapi pendidikan asas dari Kementerian Pendidikan sampai ke university, college, ke IKBN, banyak sistem kita. Kita bukanlah macam negara seperti China ataupun Amerika ataupun Taiwan yang mempunyai sistem satu urus saja. You kena buat satu peperiksaan, baru kita boleh lihat nak mana ke hantar. Tetapi pendemokrasian pendidikan di Malaysia ni sangat leeway, kita very liberal. Banyak channel untuk kita meningkatkan pendidikan kita. Dan sebenarnya banyak insentif yang diberikan oleh kerajaan kepada orang muda ataupun pekerja untuk dilatih semula. Kita ada satu dana yang besar yang disumbangkan oleh syarikat yang boleh digunakan untuk kita melatih semula anak-anak kita. Dan saya perlu, kalau kita nak, bagaimana kita nak meningkatkan mutu pendidikan negara kita ini. Antara yang utamanya pada pandangan saya adalah budaya kita. Kalau budaya kita melihat, memandang pendidikan ini sebagai buang masa sajalah. Kalau boleh dapat pendidikan yang lebih, pendapatan yang lebih tinggi, kenapa saya perlukan pendidikan yang lebih tinggi? Tak perlu. Jadi budaya itu kena kita pacakkan dalam minda anak-anak muda kita dari kecil lagi. Pendidikan bukanlah hanya bermaksud untuk mendapatkan pekerjaan yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Tidak. Contohnya, kenapa nak jadi doktor? Oh, kerana boleh mendapatkan pendapatan yang lumayan. Itu adalah konsep yang salah. Kalau kita kata doktor adalah kena satu professionalism untuk boleh kita selamatkan nyawa, membantu lebih ramai. Of course, at the same time, pendapatan pulangan yang tinggi. Tetapi pendidikan boleh menjadikan anak atau minda rakyat Malaysia ini lebih matang, boleh kita membuat analisis dan kita mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Bukan hanya kata buang masa. Itu adalah satu budaya di Malaysia. Bila kata nak pergi form 6, buang masa lah. Kalau boleh matrikulasi setahun, kenapa nak pergi form 6 2 tahun? Kalau boleh 3 tahun, kenapa saya nak buat 3,5 tahun? Semuanya nak cepat. Semuanya nak pendek. Semuanya nak segera. Tetapi kalau kita tak lihat kualitinya, itulah antara budaya minda kita yang menjadikan kita ada T20, ada M40, ada B40. Jadi yang B40 ni, contohnya, saya juga dari keluarga yang miskin dulu. Generasi dulu memang miskin, semua orang miskin. Kebanyakannya lah. Bagaimana boleh dari B40 naik ke M40 kerana pendidikan? Jangan kita memandang remeh-temeh tentang pendidikan ni. Kalau ada pendidikan yang tinggi, barulah boleh kita mencari pekerjaan yang lebih, pendapatan yang lebih tinggi. Ataupun kita boleh menceburi kepada bidang perusahaan. Ataupun kalaupun masuk ke pertanian contohnya. Seorang yang mempunyai pendidikan, yang boleh menguasai teknologi, yang tahu caranya, yang kreatifnya, pendapatan sebagai petani itu lumayan. Berbanding dengan mereka hanya tak tahu tanam secara
biasa, tak guna kreativiti, tidak mahu belajar ilmu yang baru. Jadi itulah perbezaannya. Jadi kalau nak jadikan Malaysia ni negara yang maju, kalau nak jadi welfare state, selalu kita berdialog dengan Menteri Kewangan ataupun Kementerian Kewangan ataupun banyak NGO. Selalu yang mereka kata welfare state, kita kena bagi banyak lagi bantuan, subsidi, macam-macam. Tetapi tak ada seorang pun memberikan pandangan macam mana nak meningkatkan pendapatan negara. Cukai kita tak nak kurangkan cukai, tak nak GST, ini jangan, bansuh ini, bansuh itu, tetapi bagi bantuan ni, bagi bantuan itu. Jadi Kementerian Kewangan selalu kata, give me an idea, macam mana nak meningkatkan pendapatan negara. Instead of hanya perlukan lebih bajet, semua kementerian minta bajet yang lebih. Semua golongan masyarakat mintakan bantuan. Tetapi negara perlu ada pendapatan yang tinggi untuk kita menjadikan kita ada social network yang ataupun social net, safety net yang lebih baik. Jadi bajet seperti mana saya kata tadi, bajet kena sejajar dengan rancangan pembangunan Malaysia, rancangan Malaysia untuk menyediakan kekuatan tahap asas ekonomi negara pada masa yang sama, menerusi pendidikan ini, menyediakan kita mempunyai tenaga kerja yang berkualiti tinggi supaya kita boleh menarik pelaburan yang lebih bernilai masuk ke Malaysia. Okey. Baik, itu dia pandangan dua individu hebat bercerita berkenaan dengan aspirasi mereka, wish list menjelang pembentangan bajet 2023 yang akan dibentangkan pada 7 Oktober depan di Dewan Rakyat. Sekian saja bicara rentas parti untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi Datuk Chong Sin Woon, Setiausaha Agung MCA, dan juga Siti Rahayu Baharin ataupun Cikgu Ayu, pimpinan Jawatankuasa Pusat Parti Muda. Sekian saja bicara rentas parti untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.